Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4 MPV Produksi Multimedia. Cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan sehat walafiat dan sedia untuk meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah pelajar, pada minggu lepas kita telah mempelajari tentang sumber pemerolehan elemen multimedia serta spesifikasi perkakasan komputer multimedia. Pada hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita untuk subtopik yang seterusnya iaitu menjelaskan fungsi perkakasan multimedia. Antara objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, cikgu mahu semua pelajar dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jenis perkakasan utama multimedia. Yang kedua, mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 peranti input dan fungsinya dengan betul. Dan yang ketiga, pelajar dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 peranti output serta fungsinya. Okey, yang pertama kita lihat perkakasan utama multimedia. Terdapat 4 perkakasan utama multimedia dalam komputer multimedia, iaitu yang pertama, peranti input. Apa itu peranti input? Peranti input merupakan komponen perkakasan yang membolehkan data dan arahan dimasukkan ke dalam komputer. Yang kedua, pemproses. Pemproses merupakan perkakasan utama yang memproses arahan atau maklumat atau data di dalam komputer. Yang ketiga, peranti output. Peranti output merupakan perkakasan yang digunakan untuk mempersembahkan maklumat yang telah diproses. Dan yang keempat, peranti storan. Peranti storan merupakan perkakasan yang digunakan untuk menyimpan data atau maklumat dalam jangka masa yang panjang. Jadi pelajar, keempat-empat perkakasan utama multimedia ini akan saling berhubungan antara satu sama lain kerana mereka akan memproses dan mempersembahkan data yang sama, di mana daripada peranti input iaitu data dimasukkan, dia akan diproses pada perkakasan pemproses dan seterusnya dipaparkan pada peranti output dan akhirnya akan disimpan di dalam peranti storan. Kita lihat rajah yang seterusnya untuk memberikan lebih kefahaman kepada pelajar. Okey, sekarang kita perhatikan rajah perkakasan utama multimedia ini. Kita lihat dalam bentuk rajah. Contoh peranti input seperti mikrofon, papan kekunci dan tetikus. Mikrofon untuk merakam. Apabila suatu suara atau audio dirakamkan, audio tersebut akan diproses di dalam komputer. Jadi apa yang memproses dalam komputer itu seperti di dalam komputer terdapatnya Central Processing Unit CPU yang telah kita pelajari dalam topik yang lepas di bawah topik spesifikasi komputer multimedia. Setelah audio tadi diproses, audio tersebut akan dipersembahkan semula kepada pengguna melalui peranti output seperti speaker atau pembesar suara. Dan apabila audio rakaman itu telah disunting dan didapati berguna untuk kegunaan masa akan datang atau pengguna ingin menyimpannya, maka ia akan dihantar ke peranti storan untuk simpanan jangka panjang. Dan daripada peranti storan, apabila audio tersebut ingin didengar semula oleh pengguna, maka peranti input akan digunakan untuk memanggil audio tersebut dan proses ini akan berterusan. Dia akan berterusan daripada peranti input, diproses pada perkakasan pemproses, kemudian dipersembahkan kepada pengguna melalui peranti output dan kemudian disimpan semula pada peranti storan. Keadaan ini akan terus berlaku berulang-ulang dalam satu kitaran. Dan kitaran ini kita panggil sebagai kitaran pemprosesan data. Baiklah pelajar. Sekarang kita akan lihat pula fungsi setiap perkakasan multimedia ini untuk peranti input dan peranti output dengan lebih jelas beserta contoh-contoh perkakasannya. Okey. Yang pertama kita lihat fungsi peranti input.
Okey, seperti yang kita telah pelajari tadi, peranti input merupakan komponen perkakasan yang membolehkan data dan arahan dimasukkan ke dalam komputer. Kita lihat contoh yang pertama iaitu papan kekunci. Papan kekunci merupakan peranti yang digunakan untuk memasukkan data dan arahan dalam bentuk aksara, iaitu nombor, simbol ataupun huruf. Okey, contoh papan kekunci yang terdapat di pasaran seperti USB keyboard. Okey, papan kekunci lama yang menggunakan PS2 port dan juga terdapat juga papan kekunci dalam bentuk tanpa wayar iaitu wireless keyboard yang menggunakan teknologi Bluetooth. Okey, contoh peranti input yang kedua, pengimbas. Pengimbas merupakan satu peranti yang menukarkan teks atau grafik bahan yang bercetak kepada bentuk digital. Okey, kita lihat contohnya ya. Okey, ini pengimbas. Jadi kita boleh scan ya, kita boleh imbas satu gambar atau teks ya untuk dipindahkan ke dalam komputer, iaitu ditukarkan kepada bentuk digital. Dan pada hari ini terdapat pengimbas 3 dimensi yang boleh mengimbas objek seperti perabot, manusia, model dan sebagainya ya. Okey, kita lihat contoh peranti input yang ketiga iaitu tetikus. Baiklah, tetikus merupakan peranti yang digunakan untuk memberikan arahan cursor penunjuk iaitu pointer. Dia menggerakkan cursor ya, pointer atau penunjuk pada skrin kita. Diguna untuk memilih arahan ya, menyeret dan sebagainya. Jadi terdapat pelbagai jenis tetikus seperti tetikus jenis lama yang menggunakan PS2 port, tetikus yang menggunakan USB dan juga tetikus tanpa wayar. Kita teruskan untuk contoh peranti input yang seterusnya, mikrofon. Mikrofon digunakan untuk merekod atau menukarkan muzik analog kepada bentuk digital. Jadi ia merupakan peranti input untuk audio. Dan di pasaran terdapat pelbagai jenis mikrofon sama ada daripada jenis USB yang menggunakan jackpot dan juga daripada jenis headphone ya, headphone. Okay, contoh peranti input yang seterusnya, kamera video digital. Kamera video digital membolehkan gambar video ditukar kepada bentuk digital melalui kad khusus. Okay, ini adalah contoh kamera video digital. Yang seterusnya, kamera digital. Kamera digital digunakan untuk merekod imej atau gambar secara digital dalam cakra atau ingatan kamera. Kamera digital ini mempunyai pelbagai ciri termasuk saiz, kapasiti penyimpanan, megapiksel dan penilaian zoom optik. Jadi dia boleh melakukan banyak fungsi selain daripada merakamkan gambar dalam bentuk statik. Kebanyakan kamera digital pada hari ini juga boleh merakamkan video. Okey, kita lihat contoh peranti input yang seterusnya. Papan lukis. Papan lukis merupakan drawing tablet di mana ia mempunyai satu pen khas yang dipanggil stylus pen untuk membuat lakaran, melukis, menulis dan sebagainya. Ia banyak digunakan oleh mereka yang terlibat dalam kerja-kerja grafik dan animasi untuk membuat lakaran, melukis dan mewarna. Okay. Dan yang seterusnya cikgu masukkan di sini satu contoh iaitu telefon pintar yang juga boleh melakukan pelbagai fungsi bagi peranti input kerana boleh disambungkan kepada komputer dan dipindahkan ya data atau maklumat daripada fon pintar itu ke dalam komputer. Jadi ia dapat melakukan pelbagai jenis fungsi seperti merakam audio, video, gambar dan sebagainya. Baiklah pelajar. Itu adalah antara contoh-contoh peranti input yang telah cikgu terangkan dan mungkin terdapat banyak lagi peranti input lain yang terdapat di pasaran ataupun yang biasa digunakan oleh para pelajar. Okey, sekarang kita lihat pula fungsi untuk peranti output. Jadi seperti yang telah cikgu terangkan tadi, peranti output merupakan perkakasan yang digunakan untuk mempersembahkan maklumat yang telah diproses. Jadi kita lihat contoh-contoh peranti output. Yang pertama, peranti untuk paparan.
Kebiasaannya kita rujuk sebagai monitor. Jadi monitor ini memaparkan teks, grafik dan juga maklumat video. Dan di pasaran terdapat pelbagai jenis monitor. Antaranya, monitor jenis lama yang dipanggil sebagai CRT ataupun Cathode Ray Tube Monitor. Monitor jenis LCD iaitu Liquid Crystal Display. Dan monitor pada hari ini kebanyakan komputer menggunakan paparan jenis LED iaitu Light Emitting Diode. Contoh peranti output yang kedua iaitu pencetak ataupun printer. Pencetak merupakan peranti yang digunakan untuk mencetak teks, grafik dan gambar pada kertas, kanvas, plastik, kayu dan sebagainya. Terdapat berbagai jenis pencetak yang ada di pasaran seperti pencetak inkjet, dot matrix, plotters dan laser. Kita lihat contoh gambar pencetak. Ini pencetak yang biasa digunakan. Seterusnya, pencetak yang bersaiz lebih besar untuk mencetak banner, kanvas dan sebagainya. Dan pada hari ini juga terdapat ya pencetak yang boleh mencetak model ataupun objek 3D. Baiklah, kita lihat contoh peranti output yang seterusnya. Pembesar suara ataupun speaker. Pembesar suara atau speaker merupakan peranti output untuk audio. Alat ini digunakan untuk mendengar audio yang telah dirakam atau telah disunting melalui komputer. Okey, ini speaker. Biasa kita nampaklah ya. Kalau pada laptop dia memang sudah built-in. Okey, dan ini pula adalah headphone yang juga boleh berfungsi untuk mendengar dan setengah headphone mempunyai mikrofon untuk fungsi merakam. Okey. Contoh peranti output seterusnya adalah projektor. Projektor ni kita gunakan untuk memaparkan output pada skrin yang lebih besar pada layar. Namun demikian dalam kerja-kerja multimedia kita jarang gunakan kecuali untuk mempersembahkan hasil akhir. Okey, ini contoh projektor. Dan selain daripada itu, terdapat juga peranti yang dipanggil sebagai visualizer iaitu untuk memaparkan grafik, teks, image dan daripada bahan-bahan yang bercetak terus ke dalam komputer. Baiklah pelajar. Sekarang kita teruskan untuk sedikit penambahan iaitu fungsi peranti storan. Okey, seperti yang telah cikgu terangkan tadi, peranti storan digunakan untuk menyimpan data, maklumat, image, gambar, video, audio yang telah disunting dan berguna untuk kegunaan masa akan datang. Jadi kita simpan di dalam peranti storan untuk simpanan jangka panjang. Okey, jadi contoh peranti storan yang pertama adalah hard disk drive ataupun cakra keras HDD. Ia digunakan untuk menyimpan data dan sebagainya untuk kegunaan jangka masa panjang. Okey, jadi kebanyakan komputer-komputer lama dia menggunakan hard disk drive HDD di mana di dalam itu terdapat cakra keras. Cakra keras. Jadi hard disk drive ni dia ada dalam komputer ataupun boleh disambung ke komputer secara luaran iaitu external HDD. Okey. Contoh peranti storan yang kedua ialah Solid State Drive SDD. Di mana SDD ni kebanyakan komputer pada hari ini menggunakan peranti storan jenis ini. Namun demikian SDD ni harganya lebih mahal berbanding HDD dan ia melakukan fungsi yang sama. Tetapi ia mempunyai kelajuan memproses yang lebih pantas. Okey, ini contoh SDD Dia tidak memiliki cakra keras tetapi lebih kepada komponen-komponen elektronik. Okey, sama seperti HDD tadi, SDD ini juga boleh wujud secara sambungan luar ataupun external SDD. Kita lihat contoh peranti storan yang seterusnya, cakra liut ataupun biasa kita panggil sebagai CD. CD digunakan untuk menyimpan data. Samalah seperti hard disk tadi dan juga SDD, tetapi ia mempunyai pelbagai saiz storan dan saiz storannya lebih kecil. Okay, sebagai contohnya, CD kebiasaannya mempunyai saiz sebanyak 700 MB. Kita ada DVD yang boleh menyimpan sehingga 4.7 gig
dan juga hari ini terdapat teknologi Blu-ray disc ya yang boleh menyimpan sehingga 200 GB data. Okey, kita lihat contoh peranti storan yang terakhir iaitu thumb drive. Okey, thumb drive ni merupakan satu peranti storan yang bersaiz lebih kecil dan mudah dibawa ke mana-mana. Ia juga mempunyai pelbagai saiz storan daripada sekecil 64 MB sehinggalah beberapa terabyte. Namun demikian, ia hanya digunakan secara luaran sahaja iaitu external. Okey. Okay, kita lihat contoh-contoh berbagai jenis pen drive. Ya, ada yang unik, ada yang sekecil ibu jari dan juga senipis kad telefon. Cikgu rasa ya, penerangan tentang sedikit fungsi perkakasan multimedia yang kita telah lihat dan sebagai kesimpulannya, cikgu terangkan tadi terdapat 4 perkakasan utama yang membolehkan komputer multimedia beroperasi dengan baik iaitu peranti input, pemproses, peranti output dan juga peranti storan di mana keempat-empat perkakasan ini akan saling berhubungan ataupun bekerjasama antara satu sama lain dalam satu kitaran pemprosesan data. Jadi contoh peranti input seperti ketikus, papan kekunci, papan lukis, pengimbas, kamera digital dan kamera video digital. Manakala contoh bagi peranti output seperti monitor, pencetak, pembesar suara dan juga projektor. Jadi pelajar, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini dan cikgu harap pelajar bolehlah mencari bahan-bahan yang lain untuk menambahkan kepahaman sama ada melalui internet ataupun melalui pembacaan di dalam buku ataupun modul pembelajaran. Jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Jangan lupa untuk menyiapkan latihan yang telah cikgu berikan dan menghantar seperti biasa. Kita berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.